Menurut pakar transfer iaitu Fabrizio Romano, Tottenham Hotspur telah berjaya mendapatkan defender baru iaitu Jack Spence dari Middlesbrough dengan harga 12.5 juta pound. Assalamualaikum dan selamat datang ke Kepala Bola Studio. So, hari ni kita nak sembang sikit pasal player baru yang dibeli oleh Tottenham Hotspur. Tapi dalam video ni, kita bukanlah nak sembang pasal Jack Spence saja. Kita nak sembang pasal plan Spurs pada musim ini. Kita dapat nampak lah kan, dalam musim ni kalau hampa nak tahu, Spurs lah kelab yang paling banyak berbelanja. Setakat lah ni saja, mereka telah menghabiskan 101.9 juta euro. Banyak tu weh. Dan mereka dah dapatkan 6 player dah. Walaupun dah banyak tim dah, mereka dah beli player. Tapi mereka ni tak seganas Tottenham Spurs lah dalam transfer kali ni. So kita nak tengoklah Spurs ni, mereka buat macam mana kan dalam transfer kali ni. Dan adakah mereka ni akan menjadi kuda hitam yang akan memenangi Premier League pada musim depan. Waktu musim lepas, waktu sebelum Conte datang, anda dapat nampak lah Spurs ni memang bercempera. Lepas tu, dengan kedatangan Conte ni, awal-awal lagi, kita dapat nampak lah Conte ni memang struggle nak plankan pemain-pemain dia, nak tukar mentality champion dekat player-player Spurs ni. So memang nampak struggle lah Antonio Conte ni. Dah lah dia ni dibekalkan dengan squad-squad yang tak kuat. Boleh dikatakan play average lah. Adalah player-player star macam Kane dan juga Son kan. Tapi tak cukup kuat lah kan untuk challenge title ataupun untuk challenge EPL. Tapi kita dapat nampak walaupun player-player yang sama je dia pakai, Tottenham Hotspur ni telah berjaya mendapatkan slot untuk UCL pada musim depan. So tengoklah Spurs kan, daripada dikatakan akan gagal untuk masuk ke Europa League sekalipun, tengok-tengok lah kali tu dia masuk UCL mat. Dan Conte ni telah mengubah cara permainan Spurs dengan lebih meyakinkan dan lebih confident. Dan paling penting, mentaliti juara tu kita dapat nampak dalam tim Tottenham Hotspur walaupun mereka ni tak menang trofi apa-apa lagi. Dan fan-fan Spurs juga patut berterima kasih kepada director mereka iaitu Fabio Paratici. Dia ni dulu bekas director dekat Juventus, lepas tu main dekat Spurs. Bila main dekat Spurs ni, dia berjaya datangkan 3 player dah setakat lah ni. Mereka tu adalah Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentancur dan juga Christian Romero daripada Atalanta. So memang padu lah, 3-3 signing ni memang function yang membuatkan Spurs ni dapat masuk ke UCL. Fabio Paratici ni kira dia ni belajar daripada kesilapan dia dekat Juventus lah. Walaupun sebelum ni dekat Juventus dia ni kira adalah beli player star macam contoh Dybala kat Juventus kan. Tapi ingat tak, dia datangkan Ramsey mat. Ramsey tu dah memanglah dapat free kan, tapi gaji banyak mahal mat. Uish, memang rugi lah. Dan dia ni dah belajar kesilapan dia lah. Dan kita tak boleh berterima kasih saja dekat Fabio Paratici, sebab player-player yang Spurs datangkan ni memang betul-betul diinginkan oleh Antonio Conte. Dan kita fast forward pula ke season ni, transfer musim panas ni, hang tengok mereka beli berapa player. Mereka dah beli 6 player. Dan hang dapat nampak lah, walaupun Antonio Conte ni baru saja pegang Spurs, bukan barulah tapi lama juga, tapi kira barulah kan, tak sampai 1 musim. Dia dah nampak dah beberapa kekurangan di bahagian Spurs. Lagi-lagi untuk menyesuaikan dengan taktik dia lah, iaitu 3-4-3. Dalam sistem Antonio Conte, wingback ni memang function gila. Wingback ni memang kena bekerja keras gila. Dan pemain-pemain di wingback ni perlu sesuai dengan taktik Conte untuk menjayakan taktik ni. So dapat nampaklah musim lepas performa yang tak konsisten daripada left wingback yang dimainkan oleh Sergio Reguilon dan juga Ryan Sessegnon. Boleh dikatakan mereka ni okey lah, tapi kurang konsisten yang membuatkan kadang-kadang mereka ni terciduk, habis lah. Sebab mereka ni akan selalu kena naik atas dan bawah tau. So membuatkan kalau mereka ni tak perform, dah lah bahagian mereka tu penting. Bila mereka tu tak perform, habislah rancangan Antonio Conte. Dan untuk mengatasi masalah tu, Conte telah mendatangkan bekas pemain dari Inter Milan iaitu Ivan Perisic. Ivan Perisic ni memang player yang sangat proven lah. Dah pernah main final World Cup bersama Croatia. Dekat Inter Milan pun jadi core player. Habis kontrak masuk Spurs secara percuma pula. Dan Conte bila dapat player favourite dia, memang tak payah cerita lah. Dan Conte ni kalau hampa nak tahu kan, dia ni tak perlukan pun best player. Dia just perlukan player type yang dia perlukan je. Dan dia boleh gilak bakat player tu untuk jadi macam mana yang dia nak. Hang boleh nampak lah dekat Victor Moses dulu dekat Chelsea kan. Hang dapat nampak lah dekat Victor Moses dulu dekat Chelsea kan. Time Conte tu memang dia perform gila. Bila belah Conte hilang terus kawan tu. So bila mereka dah datangkan dah player yang memang proven dekat left wing back untuk Conte iaitu Ivan Perisic, mereka ni tak berhenti lagi mat. Mereka dapatkan pula goalkeeper daripada Southampton secara percuma lagi iaitu Fraser Forster. Fraser Forster ni pun boleh katakan antara goalkeeper yang sangat baik lah. Walaupun dah berusia dah, tapi dia ni kira boleh function lah kan untuk jadi backup Hugo Lloris. Sebab kalau korang nak tahu, backup Lloris iaitu Golini tu dah balik dah ke Atalanta balik. Sebab dia main kat Spurs tu secara loan je. Dan bila berjaya mendapatkan Fraser Forster ni, kalau Hugo Lloris injured pun aku rasa tak ada masalah lah. Sebab Fraser Forster pun adalah seorang goalkeeper yang sangat baik. Dan mereka tak berhenti takat tu mat. Mereka datangkan pula Yves Bissouma, defensive midfielder yang sangat keras. Yang dikatakan Arsenal nak beli dia, Lala kali Spurs cantah mat. Walaupun Spurs ni dah ada barisan defensive midfielder yang boleh kata okey lah. Pierre-Emile Højbjerg, lepas tu mereka ada Harry Winks dan mereka ada juga Rodrigo Bentancur.
Tapi gandingan 3 midfield ni bukan depa main sekali lah, tapi 3 midfield ni kadang-kadang depa ni tak konsisten. Rodrigo Bentancur ni kira okey lah kan. Højbjerg ni pun kira okey lah, tapi kadang-kadang galik juga. Dan last sekali dengan kedatangan Yves Bissouma dekat Spurs, boleh meningkatkan lagi lah kualiti di barisan defensive midfield Spurs. Yves Bissouma ni boleh katakan player yang rajin lah, player yang sangat bekerja keras dalam tim. Boleh dikatakan macam Kante dekat Chelsea waktu Antonio Conte dulu lah. Dan Spurs, mereka boleh mendapatkan lagi seorang striker yang berkelas dunia. Berkelas dunia kau overrated? Tak tahulah. Richarlison daripada Everton. Richarlison ni pun boleh kata okey lah, tapi harga dia tu kira mahal jugalah, dekat-dekat 60 juta juga. So kira Spurs kira macam berjudi jugalah beli dia banyak mahal ni. Tapi dengan kedatangan Richarlison ni mungkin boleh membentuk gandingan 3 serangkai yang berbahaya, iaitu Harry Kane, Richarlison dan juga Heung-min Son. So memang padu lah kalau tiga-tiga dia main sekali. Sebab Richarlison ni dia bukan boleh main kat striker tengah je, dia juga boleh main dekat right wing dan juga left wing. So memang kalau tiga-tiga dia main memang menggerunkan lah mat. Dan Spurs juga telah berjaya mendatangkan lot daripada Barcelona. Lebih kurang macam Maguire ni, tapi dia level rendah sikit lah, iaitu Clement Lenglet. Lenglet ni kan, Spurs ni mereka dapatkan Lenglet ni kan, mereka takut kawan dia tak perform, mereka loan dulu. Kalau kawan dia loan okey, cantik, beli. Dan hati aku kuat mengatakan mungkin Lenglet ni akan sesuai dengan tactical Conte yang akan digunakan nanti. Dan kita ingat mereka nak berhenti takat tu je mat, lalah kali beli juga jet space tu. Sebab hang tengoklah bahagian right wing back ada siapa? Ada Marc Doherty yang tak konsisten, kadang-kadang buat silap. Emerson Royal pun lebih kurang je. Time perform memang padu gila, time tak perform macam taik. So dengan kedatangan jet space ni, mungkinlah pemain betul-betul diinginkan oleh Antonio Conte. Mungkin pemain betul-betul sesuai dengan cara permainan dia, baru dibeli saja dengan harga 20 juta pound, tambah bonus lah. So dengan kedatangan 6 pemain ni, dah dengar kata ada nak tambah lagi. Dengar kata Lali nak ligan Zaniolo daripada AS Roma. So memang banyak gila signing yang Spurs buat, dan mereka ni berani belanja banyak. Macam lah perkenalkan Daniel Levy iaitu pemilik Spurs kan, dia ni memang susah nak keluar duit mat, kena kut. Tapi tiba-tiba time Conte ni, dia memang balon duit habis-habis lah. Mungkinlah sebab target mereka dah capai kan, mereka dapat masuk ke UCL dan dia banyak duit mahal-mahal lah. Dan aku rasa kalau Spurs gagal dekat musim depan, memang dua ekor ni kena pecat lah, Antonio Conte dan juga Fabio Paratici. Sebab diorang ni lah yang mengatur transfer pemain. Dan dengan baliknya Giovanni Lo Celso mungkin boleh digunakan oleh Antonio Conte juga. Aku tengok Lo Celso ni macam Christian Eriksen waktu dekat Inter Milan dulu, waktu digunakan oleh Antonio Conte. Mungkinlah kawan ni boleh digunakan kan. Sebab anda dapat nampak lah dalam musim ni kan, Spurs mereka struggle main dengan tim yang main low block. Sebab apa mereka struggle main dengan tim yang low block? Mereka tak ada kreatif, mereka tak ada midfield yang kreatif. Dan Lo Celso ni adalah seorang midfield yang sangat kreatif, dan mungkin Antonio Conte boleh menggunakan dia ni. Dan bukan setakat tu saja, anda dapat nampak betapa seriusnya Spurs pada musim ni. Mereka ni bukan saja dapatkan coach untuk latih player-player mereka. Mereka ni memang detail betul lah, sampai upah coach untuk latih set piece player-player mereka ni. Jurulatih itu iaitu Gianni Vio. Gianni Vio ni dia pernah jadi jurulatih dekat beberapa kelab ternama, contoh macam AC Milan, Leeds United dan juga Brentford. Dan dia ni jurulatih berbahasa Itali, banyaklah kelab Itali yang dia latih. Sebelum dia latih dekat Spurs ni, dia latih dekat Spal dulu, iaitu kelab Liga Itali lah. Dan situasi bola mati ni memanglah sangat penting dalam satu tim tu, kalau betul-betul hang nak menang Liga. Kalau hang just nak masuk top 4 mungkinlah tak penting, tapi kalau hang nak menang Liga, daripada sebesar-besar benda sampai sekecil-kecil benda, semua kena fokus betul-betul. Sebab lah ni nak menang EPL bukanlah level hang kena dapatkan 80 lebih poin. Lah ni kalau hang nak menang EPL mungkin 90 poin ke atas, macam yang Manchester City dah buat, Liverpool dah buat. Mereka menang Liga dengan 90 poin ke atas, yang membuatkan tim-tim lain ni kena perform betul-betul lah kalau nak lawan dengan mereka. Dan Spurs juga telah mengeluarkan pemain-pemain yang tak mau main dengan mereka. Contoh macam Bergwijn yang nak fokus untuk main dekat Belanda kan, so dia terpaksa pindah ke Ajax lah. Macam Cameron Carter-Vickers. Dan lah ni dengar kata Jeffrey Tanganga pun nak belah ke AC Milan. So memang Antonio Conte ni dia nak pakai player betul-betul nak main dengan dia je. Dan aku ni memang peminat Conte gila. Dia dah provekan diri dia dekat Itali 2 kali. Dia bawa Juventus menang Liga dekat situ. Lepas tu dia pecahkan dominasi dia dekat Juventus dengan menang Liga bersama Inter Milan. Dominasi yang tak boleh dipecahkan oleh kelab-kelab lain, last kali dipecahkan oleh orang yang mulakan legasi tu. Dan dekat Chelsea pun dia dah berjaya membawa Chelsea menang Premier League. Dan dekat Spurs, hatiku kuat mengatakan yang Antonio Conte ni akan bawa Spurs paling kurang top 4 dalam EPL. Tapi kemungkinan Spurs boleh jadi juara EPL musim depan ni memang kira kenyataan yang besar lah. Sebab ramai yang predikkan Manchester City ataupun Liverpool yang akan menang Liga. Tapi bila aku tengok prestasi semasa kan, dengan Manchester City, mereka dah melepaskan Gabriel Jesus dan juga Raheem Sterling. Walaupun mereka dah masukkan Erling Haaland kan, dan Julian Alvarez sebagai striker mereka. Tapi bagi aku Raheem Sterling dan juga Gabriel Jesus adalah pemain sangat penting di balik tabir. Mereka ni memanglah orang tak nampak sebagai pemain yang skor banyak gol, pemain yang hebat, pemain yang focal point kan. Tapi orang tak nampak kerja keras mereka di balik tabir tu. Mereka lah yang banyak buat pressing, mereka lah yang banyak buka chance, mereka lah banyak buat larian-larian yang penting, yang membuatkan taktikal Guardiola ni menjadi lebih baik.
Dan bila kehilangan Raheem Sterling dan juga Gabriel Jesus, walaupun mereka ni confident, mereka sendiri yang melepaskan, bukan pemain tu yang minta pindah. Tapi aku rasakan Manchester City ni mereka berisiko besar lah. Sebab walaupun mereka dapatkan player proven macam Erling Haaland, tapi kalau kawan tu tak perform, kira mampu lah. Dan Liverpool juga lah ni dengar kata Darwin Núñez macam tak perform, tapi baru pramusim kan. Tapi kalau berlanjutan Darwin Núñez ni tak perform bersama Liverpool, ni akan ada masalah untuk mereka lah. Mungkinlah Klopp akan terpaksa tukar taktik dia, mainkan balik Firmino ataupun Diogo Jota, jadi main macam musim lepas balik lah. Dan kemungkinan Spurs yang akan step up untuk menang EPL musim depan. Tapi ada kemungkinan juga sebab Spurs ni mereka dapatkan player-player baru yang banyak, membuatkan player-player tu mungkinlah sukar untuk beradaptasi dengan tim. Tapi kita tengoklah nanti macam mana. Memang interesting gila EPL musim depan. Dengan Manchester City dan Liverpool dapatkan duo striker yang handal macam Darwin Núñez dan juga Haaland. Dengan Chelsea yang menjadi silent killer, mereka dah buang dah toksik daripada kelab, iaitu Lukaku. Lepas tu masalah kewangan mereka pun dah stabil. Chelsea ni pun boleh menjadi silent killer pada musim depan. Tottenham Spurs dengan pembelajaran pemain yang banyak dan juga Antonio Conte yang mungkin akan memacu Spurs untuk menjuarai EPL musim depan. Dan Manchester United di bawah Erik ten Hag, memang padu lah musim ni. Pre-season 3 game semua menang. Dengan Liverpool menang, dengan Melbourne menang, dengan Crystal Palace pun menang. Dan Arsenal dengan datangkan beberapa player berkelas dunia, contoh macam Gabriel Jesus dan juga Alexander Zinchenko. So memang next season perebutan top 4 dalam EPL ni memang sangat hangat gila. Bukan perebutan untuk top 4 saja, perebutan untuk juara Liga pun aku rasa sangat hangat. Dan walaupun aku fan Manchester United, walaupun Manchester United perform dalam pre-season, tapi aku tak mahulah letak expectation tinggi untuk Manchester United kan. Aku dah nampak 4 tim ni lah yang akan fight. Dah nampak macam Spurs, Chelsea, Manchester City dan juga Liverpool. Tapi mana tahu kan kok Manchester United menang Liga. Bangga kan. Masuk UCL pun jadi lah. Dan dah tahu, Sema lama-lama masuk pasal MU lagi. Hampa rasa Spurs ni ada ke chance nak jadi juara EPL? Kau hampa rasa Spurs ni akan jadi tim ayam je musim depan? Komen kat bawah, okey? Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.